Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning to each and every one of you. We meet up again today. Another day, another two topics. Kalau ikut pemahaman saya, rasanya ini merupakan tajuk-tajuk akhir di bawah OSHA, di bawah OSHA, kerana saya jangka mula dari besok kita akan masuk untuk FMA pula. So, alright, kita dah bersedia, jadi kita mulakan. As usual, please ask questions. Apa yang tak berapa terang, tak berapa pasti, do respond sometime to make the session more lively. Alright, itu sahaja. Alright, so tajuk pertama kita adalah mengenai noise exposure regulations. Ini adalah merupakan regulations baru. Sebelum ini telah ada regulations tahun 1989 yang telah direview. Jadi yang 1989 version itu sudah tidak digunakan lagi. Learning objective, sepatutnya selepas ini tuan-tuan dan puan-puan dapat memahami salient provisions. Salient provision ialah peruntukan utama, peruntukan besar. Peruntukan merupakan keperluan utama, keperluan besar dalam melaksanakan noise exposure regulation ini. Di masa yang sama, sepatutnya saya, tuan-tuan, puan-puan dapat menggariskan apa dia langkah-langkah yang perlu dilakukan bagi tujuan mematuhi keperluan undang-undang ini. Ini dia ringkasan sinopsis apa yang ada dalam noise exposure regulations. Alright. Regulation ini dinamakan sebagai OSH Noise Regulations 2019. Regulation ini berkuat kuasa mulai 1 Jun 2019. Jadi as usual, saya mencadangkan, menyarankan supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat download regulation ini untuk tujuan rujukan dan tujuan ulang kaji. Biar saya tengok sama ada Cik Firdaus ada upload juga. Tak ada. Tak apa.
tak ada, maknanya tuan-tuan dan puan-puan boleh masuk kepada DOSH website, masuk ke bahagian legislation dan download lah. Okey, jadi apakah yang terkandung di dalam regulation ini? Alright, dia ada 11 peruntukan bermula dengan citation nama, kemudiannya commencement, tarikh ia berkuat kuasa, kemudiannya regulation 2 mengenai interpretation, regulation 3 keperluan identification of excessive noise, mengenal pasti bunyi berlebihan. Yang keempat mengenai noise risk assessment yang perlu dilakukan. Section 5 keperluan tentang information, instruction, training dan supervision. Inilah dia soalan saya semalam. Saya berkata dalam section 15.2c ada keperluan tentang IITS tapi tak ada volunteer semalam. So nota ni volunteer kan. S itu ialah supervision. Right? Keperluan untuk memberi maklumat, keperluan tentang perlu diberikan arahan, perlu ada prosedur, keperluan memberi latihan dan keperluan menyediakan pemantauan, supervision, penyeliaan. Ini menjadi tugas utama. Di dalam akta sendiri, di dalam tugas dan tanggungjawab majikan dan orang bekerja sendiri dituliskan ini. 15.2c IITS. Alright. Regulation 6 mengenai noise exposure limit dan reduction of noise exposure exceeding the limit. Kemudiannya mengenai personal hearing protector. Di bawah regulation ini dia tak gunakan istilah PPE. Kalau dalam regulation lain, ia disebut sebagai personal protective equipment. Tapi khusus dalam noise exposure regulations, peralatan itu dinamakan sebagai personal hearing protector. Jadi gunakan terminologi yang betul mengikut undang-undang yang berkaitan. 8 mengenai hearing protection zone yang perlu dikenal pasti. Kawasan ini adalah kawasan zon perlindungan pendengaran. 9 keperluan audiometrik. 10 duty of employer semasa melaksanakan audiometrik. 11 rekod yang perlu disimpan dan tempoh lama masanya. So straightforward.
Salah pula. Okey. Jadi kita masuk terus kepada nota pembelajaran harian. Okey. Memula sekali kita bercakap, kita melihat kepada keperluan majikan untuk mengenal pasti excessive noise di tempat kerja. Alright. So bunyi peruntukannya mengatakan bahawa majikan mesti mengenal pasti sama ada pekerjanya boleh terdedah kepada excessive noise di tempat kerja seperti yang ditentukan dengan cara yang ditentukan oleh DG of DOSH. Kemudiannya pengenal pastian bunyi berlebihan ini perlu dilakukan setiap kali berlaku apa-apa pertukaran kepada alat jentera di tempat kerja. Change in machinery, equipment, process, work, control measures atau cara operasi dan review semula perlu dibuat setahun sekali atau lebih kerap jika diarahkan untuk berbuat demikian oleh DG of DOSH. Again, very straightforward requirements. Tapi untuk tujuan memahami, alright, saya terangkan bahawa majikan itu bertanggungjawab. Okey, dari slide 1 ini, apa yang kita tahu, apa yang kita perlu tahu, apa yang kita perlu lakukan, apa yang tuan-tuan perlu nasihatkan, because you are an advisor. Alright, advisor macam consultant lah. Dia advise. Jadi majikan nak ikut atau tidak itu perkara kedua. Alright, you advise, ya, dan you simpan bukti yang advisors are given, ada buktinya, supaya jika berlaku sesuatu, pengurusan tidak boleh blame, menyalahkan. Safety officer tak pernah pun beritahu kita. So, simpan bahan bukti itu. Kalau kita ingat, alright, dan kita perlu ingat bahawa renewal untuk certification, untuk pendaftaran. Okey, kalau kita ingat, kalau kita rujuk yang mengatakan DG of DOSH boleh menolak permohonan pembaharuan jika terbukti safety and health officer yang berdaftar itu gagal menjalankan tugasannya. Maka tugasan utama tuan-tuan dan puan-puan selaku safety and health officer ialah advisory, memberikan panduan, memberikan nasihat. So, simpanlah bukti itu. Okey. Kalau nak dengar sikit lagi,
Saya sambung sikit lagi kerana dari slide ini apa lagi yang perlu kita tahu, apa lagi yang perlu kita nasihatkan kepada majikan. Pastinya, alright, the word shall, maka kita kena menitik beratkan bahawa majikan mesti mematuhi perundangan ini. Mesti ada control plan, mesti ada program tentang kawalan bunyi berlebihan. Semua peringkat, sama ada pihak pengurusan atau pihak pekerja, perlu sedar tentang apa juga control measures yang dilaksanakan. Walaupun penerangannya dalam undang-undang mengatakan alright, pengenal pastian kepada bunyi yang berlebihan. Walau bagaimanapun agaknya saya juga kena maklumkan bahawa tugasan mengurus excessive noise ini, tanggungjawab mengurus noise exposure di tempat kerja sebenarnya bukan tanggungjawab hakiki safety and health officer. Itu kita akan tengok nanti. Dan pastinya itu ditulis di situ. Employer. Maka employer kena kenal pasti di atas bahu siapakah tanggungjawab ini perlu diletakkan. Alright. Safety officer? Safety officer adalah merupakan big time professional advisor. Untuk membuat ukuran dan sebagainya bagi tujuan noise exposure regulations requirement, pasti bukan tugas tanggungjawab safety and health officer, kerana ia memerlukan kompetensi yang berasingan. Habis tu kita kena perlu tahu semua keperluan ini supaya kita boleh advise majikan. Walau bagaimanapun dalam banyak keadaan safety officer dari pengalaman saya tak nak advise, sebab bila dah advise majikan kata yang ni safety and health officer lah buat. Itu boleh berlaku. Alright? Itu boleh berlaku. Okey, kalau ada soalan, bertanya. Assalamualaikum Tuan Haji. Okey, saya nak tanya berkenaan yang B tu. Dengar tak? Okey, after 1 year, by yearly, yang form yang sebelah kanan ni kita boleh dapat dekat by yearly kita kena buat tak nak faham sikit B related dengan form ni. Kita kena hantar pada setiap kontraktor staff untuk kita access dia punya ni kan macam mana yang B ni? Nanti saya besarkan macam mana nak besar? Tak, sebab saya duk ingat macam noise risk assessment 5 tahun sekali, audiometric test setahun sekali, tapi yang ni saya tak pasti. Yang ni B ni refer pada audiometric test kan macam mana? Mula sekali puan cakap laju sangat. Okey. Kan orang tua dia cakap slow, telinga pun dah nak tanya. Macam mana? Ini adalah checklist. Alright? Okey. Checklist untuk B kan macam mana?
Checklist untuk kita yang B tu kan, untuk B punya part ke? Yes, yes. Okay, yang ni kita boleh dapat dekat website DOSH kan, checklist ni? Yes, dalam ICOP ada. Okay. Yang ni kita conduct, yang ni kita bagi pada staff untuk kita identify dia punya apa, macam personal punya ni kan, noise kan, macam tu. Feedback. Oh, okay. It's a feedback. Yes, Okay. Selalunya komiti yang buat. Dia mesyuarat, okay, come. Kita tengok apa keperluan, di mana kita hari ni. Satu company satu je lah. Bukan untuk satu company ke satu je lah kan. Kita Ya, cukup untuk satu. Saya dah confuse dengan yang lagi satu. Okay, saya clear lah. Alright. Okay. Ini sebagai bahan bukti dalam mesyuarat Jawatan Kuasa Kesihatan Keselamatan. Tarikh ini kita telah review menggunakan checklist. Are we okay? Macam tahun lepas saya buat bulan 9. Jadi bulan 9 tahun ni saya kena buat lah. Yearly je lah. Sebab dia kata 1 year from the date the previous identification kan. Yes. Okay, clear? Alright. Okay. Terima kasih. Okay. So there you are. Mari kita kenali apakah yang dimaksudkan dengan excessive noise. Alright, excessive noise. Excessive noise ialah apabila daily noise exposure level melebihi 82 dBA ataupun daily personal noise dose melebihi 50%, atau apabila maximum sound pressure level melebihi 115 dBA, atau apabila peak sound pressure level mencecah 140. Sorry? Yeah, I also. Apabila peak sound mana tu? From Kuching. Okay. Apabila peak sound pressure level mencecah 140. Okay, how many days they need? Decibel C attenuation. Cik Syarul, can you please? Hello. Okay. Bila mencecah perkara ni, macam mana saya nak mute-kan Cik Syarul? Cik Syarul, can you please mute your speaker? Yeah. Thailand from where? Tu tak pandai lah. Alright. Yeah, very long. The map is very long actually. Anyone of you yang ada yang boleh the immigration, PM ke, all that Syarul thing. suruh dia mute, Yeah. please. Okay. Is there any questions? Jadi, excessive noise apabila sampai ke satu peringkat. Apa peringkatnya?
daily noise exposure level melebihi 82, daily personal noise dose melebihi 50%, apabila maksimum sound pressure level melebihi 115, ataupun apabila peak of sound pressure level mencecah 140 dBc. Ya, thank you Syarul. Okay, so jadi tuan-tuan, puan-puan tak perlu risau bagaimana nak kira sound pressure level, bagaimana nak kira peak sound pressure level. Alright, pemahamannya ialah untuk orang kompeten sebenarnya. Walau bagaimanapun, apabila kita menggunakan alat pengukur noise level monitoring, bacaan ini akan appear. Bacaan-bacaan ini akan keluar. Dari situ kita jadikan sebagai panduan sama ada melebihi level yang ditentukan ataupun tidak. Alright? Ada soalan? Ini ialah pengenalan pendefinisian tentang excessive noise. Soalan Izwan, pendedahan bunyi bising 82 ke 85. Pendedahan ataupun PEL berbeza dengan level yang dianggap sebagai bunyi berlebihan. 85 ialah limit yang tidak boleh dilepasi. 85. 82 ialah limit apabila majikan perlu mengenalkan program. Mengenalkan program. Program apa? Noise monitoring program. Yang sebenarnya Cik Izwan dia cepat tu. Dia kata orang tua ni lambat cakap. Yelah, 82 ni ialah action level. Action level. Dia belum mula shooting lagi. Light camera action. Ambil gambar shooting tu kena lakukan. Alright, yang tak boleh itu ialah 85. Alright. Regulation 4 tentang noise risk assessment. Sekiranya pekerja terdedah kepada excessive noise. Jadi terdedah kepada excessive noise melebihi 82. Maka pada masa itu majikan mesti melantik noise risk assessor bagi tujuan melakukan noise risk assessment. Orang tua dia perlahan cakap ni lah masalah tu tak. Bila lebih
daripada action level 82. Semua ni tuan-tuan lah yang nak kena nasihatkan majikan. Alright. Dan siapakah noise risk assessor? Competent person yang berdaftar dengan DG dan mempunyai sijil pendaftaran yang sah. Dia memang sah, yang valid, yang apa? Valid, sah lah. Belum habis tempoh. Alright. Okay. Macam road tax ya. Ada road tax. Tapi dah mati road tax tu. Ada certification. Maka certification itu belum mati. Maka orang itu dipanggil sebagai noise risk assessor. Apa yang dia perlu buat ialah melaksanakan noise risk assessment. Apa alat yang digunakan, apa juga alat, dia boleh gunakan apa juga alat, apa juga brand, tak kisah, dengan syarat alat itu mestilah mematuhi piawaian International Electrotechnical Commission standard. Alright. Gunakan alat yang diluluskan. Kemudiannya assessor akan submit report dalam tempoh sebulan. Dan review ini perlu dibuat sekali dalam 5 tahun. Alright. Walau bagaimanapun, jika terdapat sumber dedahan yang baru, then it must be done walaupun belum 5 tahun lagi. Soalan? Ada soalan? Tak ada. Alright, we move on. So ini bukan safety officer ya. Okey, maklumat tentang IITS. Information, instruction, training dan supervision. Majikan mesti menyediakan secukupnya informasi, instructions, training dan supervision terhadap kumpulan pekerja yang terdedah kepada excessive noise. Maknanya yang terdedah melebihi 82 desibel. dBA. Alright. And then effect of noise exposure and the requirement to undergo audiometric testing kepada pekerja-pekerja ini. Alright. Excessive noise. Okay. Maknanya 82 tu dah cut off untuk pekerja itu perlu dihantar untuk audiometric testing. And then 82 juga merupakan cut off di mana perlu dibekal, perlu menggunakan personal hearing protector.
Soalan? Dia undang-undang ni straightforward je untuk faham sahaja. Alright? Dan tuan-tuan untuk faham supaya tuan-tuan boleh memahamkan orang lain. Ini dia limit. Alright? Limit is one. Employer mesti menentukan, mesti memastikan tidak ada siapa yang dibenarkan terdedah melebihi. Alright, inilah dia PEL. Daily noise exposure level 85 dBA. Alright, kalau dos dia kata dia telah mendapat dedahan 100% dos harian. Daily personal noise dose. Limit maximum SPL. SPL apa? Apa SPL tadi? Ingat, inilah dia kadang-kadang kalau menggunakan abbreviation ni. Sound pressure level. Sound pressure level. Tu yang tak best kan kalau kita guna abbreviation pasal kita baru kan. Jadi tahap apa je, sijil simpanan ke apa ke, alright. So biasa-biasakan lah. Alright. So maximum sound pressure level ialah 115 dBA dan peak atau ceiling sound pressure level itu ialah 140 dBc. Okey. Jadi daily personal noise dose bermaksud pengumpulan penjumlahan cumulative noise exposure yang diterima oleh seorang individu, seorang pekerja yang di-attenuatedkan, yang di-adjustkan kepada normal working hours selama 8 jam. 8 jam. Right? Sekiranya expose melebihi limit ini, apa limitnya? Daily noise exposure 85, maximum sound pressure level 115, peak 140. Jika melebihi dari paras ini, maka majikan mesti mengambil tindakan bagi mengurangkan excessive noise di tempat kerja itu. Are we okay? Is there any questions? Tak ada. Alright. Jadi untuk mengurangkan, alright, untuk mematuhi noise exposure limit, maka majikan mestilah membuat assessment tentang kesesuaian practicability bagi tujuan mengurangkan dengan secara mengenalkan engineering control, engineering dan administrative control, solely, alright,
ataupun lain-lain cara yang bersesuaian, termasuklah penggunaan PHP. Saya baru cakap tadi dalam Noise Exposure Regulations secara spesifik alat PPE itu dipanggil PHP. Alright. Baru pro pasal itu yang dinyatakan dalam undang-undang. Tapi kadang-kadang bila buat nota terlepas pandang juga. Okay. Maka employer mesti membuat laporan tentang penilaian yang telah dilakukan. Alright. Dan sekiranya diminta, diperlukan, maka majikan perlu mengemukakan, perlu membuat submission sesalinan daripada laporan within 30 days apabila diminta berbuat demikian. Alright, ini dia contoh PHP. Majikan mesti menentukan yang personal hearing protector dibekalkan, dan alat yang dibekalkan itu adalah bersesuaian dan efisien, berkesan. And then alat-alat ini perlu diperiksa, perlu diselenggara dan perlu ada pada bila-bila masa. Dan alat PHP ini mestilah mampu attenuate, adjust level of personal noise yang terdedah dari beberapa asalnya, maka perlu dibuktikan sekiranya menggunakan alat ini, maka bunyi itu akan kurang, akan turun di bawah NEL. Are we clear? Alright, kerana bila kita beli peralatan ini, PHP ini, dia ada kemampuannya yang disebut NRR, Noise Reduction Rating. Alright, alat ini mampu mengurangkan berapa peratus dari sumber bunyi asal. Itu yang kita perlukan. Jadi kita perlu tahu apa level bunyi asal, maka kita belilah alat yang bersesuaian dan alat yang efisien, yang berkesan bagi mencapai matlamat C, iaitu mengurangkan dari sumber supaya ia turun di bawah noise exposure level, iaitu berapa noise exposure level? 85 dBA. Dan alat-alat ini mengikut undang-undang ini mestilah PHP yang diluluskan oleh DG. Ada soalan? Are we okay? Boleh.
Alright. Seterusnya. Regulation 8, pengujudan Hearing Protection Zone. Majikan mesti memastikan, alright, kawasan-kawasan di mana seseorang itu boleh terdedah kepada noise exposure level, maka kawasan itu perlu ditandakan. Ada warning signage-nya yang mengatakan kawasan ini adalah hearing protection zone. Okey. Jadi kawasan tersebut diasingkan, dikenal pasti, ditandakan. Alright, sama ada dengan pemasangan papan tanda atau ada bordering line. Okey, kawasan ini adalah hearing protection zone. Alright, ada tanda amaran, maka disyaratkan setiap manusia yang nak masuk ke kawasan itu mestilah menggunakan PHP yang diluluskan. Okey. Soalan? Straightforward kan? Okey. Right. Audiometric testing. Audiometric testing diperlukan. Okey, selepas assessment. Selepas noise risk assessment dilakukan dan hasilnya menunjukkan yang pekerja terdedah kepada excessive noise. Again, excessive noise tu apa dia, Hakim? Excessive noise dengan NEL tu sama ke? Tak sama. Tak sama, betul. Excessive noise 82. Alright. NEL 85. Okay. Exposed to excessive noise, terutamanya yang melebihi 85, maka majikan mesti membuat aturan program untuk menghantar pekerja-pekerja ini menjalani audiometric testing. Dan audiometric testing, tempat pelaksanaannya, okey, centernya itu, kliniknya itu, kalau klinik mestilah berdaftar, mestilah diluluskan oleh DOSH, dan orang yang layak untuk interpret, menganalisa keputusan audiometrik ialah UHD. Okay. So, dan sekiranya diperlukan oleh kerana keadaan yang didiscover, maka dari situ tindakan boleh diambil, sama ada tindakan fizikal di tempat kerja ataupun rawatan di mana perlu. Soalan? Tuan Haji. Oh, Tuan Haji. Yo.
Nak tanya sikit lah. Okey, berkenaan dengan DBABC belakang itu apa beza dia ya? Alright, very good. DBA ialah 18. Decibel, Ha? decibel ABC. A belakang dia B. Ya. dB itu desibel. Betul? Okey. Betul? Oh, maknanya you tahu dah, bang. Saya tak faham A ni atau B atau C belakang dia tu. Oh, okey. Orang tua kan ingat kok kena test tadi ke tak? Betul. Kan? Tak. Okey, memang betul lah. dB itu desibel. A itu dilaraskan mengikut tahap pendengaran manusia. Attenuate to human being. B, B adalah bunyi asal tanpa mengambil kira efeknya. Itu hanyalah level ataupun impuls yang terhasil. betul. C, C mengikut standard yang tertentu. Selalunya dia merujuk kepada ceiling atau tahap tertinggi yang dibenarkan. So A mengikut keupayaan. Pasal bunyi yang keluar tu bukan sebiji dianalisa oleh telinga manusia sebagai bunyi itu. Dia ada faktor pengiraannya dan selalunya ia lebih kurang dari sumber yang B yang tak ada attenuation. Okey. Alright. Okey, clear. Boleh bang? Boleh. Alright. Okay. So itu diterangkan dengan lengkap bila kita hadir khusus. Saya pernah menjadi competent person untuk noise, khusus 5 hari buat noise mapping dan sebagainya, kenal pasti mana sumbernya, dan dalam khusus itu dia lebih nyata lagi. Alright. Soalan lain? Thank you Azudin. Itu memberi, pasal yang lain tu malu nak tanya Azudin. Dia kata apa je. Okey. Nak minta ulang balik yang B tadi saya tak, ataupun Adrian boleh tulis dekat public chat tak apa yang ABC tu, saya tertinggal tadi B tadi. Puan cakap laju lah, cakap dengan orang tua. Selama ni saya cakap perlahan, bukan saya suka nak cakap perlahan, tapi nature-nya memang slow kan. Rasa bukan tu Haji je, saya semenjak mana pun orang memang tegur benda yang sama cakap laju. Okey, nak minta ulang balik ataupun Aizudin tulis balik dekat public chat kan, jadi saya kena tengok, saya tertinggal yang B tadi. Cik Azudin boleh? Yang C. Dekat public chat. C ke? Yang B Tuan Haji. B. Bagi yang pasal nanti lah explain. B ialah bunyi raw, bunyi asal, tanpa ada sebarang attenuation. A attenuate mengikut pendengaran, mengikut perceptions telinga manusia. C berdasarkan kepada standard tertentu. Selalunya berdasarkan kepada apa yang dibenarkan, limit tertentu. Alright. Okay. Alright, kita sambung. Okay, audiometric testing.
Maka inilah dia graf yang akan keluar apabila pekerja itu menjalani audiometric testing. Alright. Apa itu STS? STS ialah standard threshold shift, perubahan. Kita dah tengok kan, threshold ni satu tahap di mana itu keadaan kalau dalam chemical kita katakan threshold level, maknanya tidak ada tindak balas. Alright, sehingga tahap itu. Kalau dalam yang kita pelajari semalam, SIMAH, threshold itu limit. Bila sama atau lebih daripada limit jumlah itu, maka ia dianggap sebagai MHI. Alright, maka dia ada standard threshold pendengaran. Apabila berlaku perubahan, sama ada sekarang shiftnya ialah dia kena lebih kuat baru dengar berbanding dengan yang asal, maka itu dipanggil threshold shift dan ada standardnya. Alright, standard asalnya. Okey. Jadi sekiranya berlaku perubahan tahap pendengaran itu, okey, maka retest perlu dilakukan kepada pekerja itu within 3 bulan. Alright, within 3 bulan perlu dibuat retest. Kerana kita nak tengok sama ada itu adalah temporary pekak. Bukan pekak lah. Temporary kurang upaya mendengar. Maka perlu di-retest. Test semula. Maka itu sebabnya ia dibuat setiap tahun. Jadi kita tengok shift itu. Kita tengok pattern kepada threshold shift itu. Jadi kalau dari awal kita lakukan, kita akan dapat database yang menunjukkan tahap deterioration, tahap kerosakan, tahap pengurangan daya mendengar itu. Alright, boleh dilakukan. Alright, so kalau dalam audiometrik itu didapati berlaku shift, kita anggap itu sebagai temporary standard threshold shift dan retesting dibuat. Dan majikan perlu mengambil langkah melindungi pendengaran daripada bertambah buruk, bertambah deteriorate. Apabila hasil daripada audiometric testing menunjukkan occupational related noise induced hearing loss, okay, ataupun hearing impairment, kerosakan, kurang upaya mendengar, atau berlaku PSTS. Tadi kita kata temporary standard threshold shift. Bila dia berterusan, maka itu istilahnya ialah permanent standard threshold shift. Maka majikan perlu memaklumkan kepada
DOS office terdekat within 7 days. Seperti yang kita pelajari dalam NADUPOD itu. Kemudiannya, majikan perlu menyediakan PHP, Personal Sharing Protector, kepada pekerja-pekerja ini sekiranya tidak dibekalkan sebelum ini, dan setiap pekerja itu perlu dilatih dalam penggunaan Personal Sharing Protector tersebut. Soalan? Soalan? Alright. Duty of employer. Maka majikan bertanggungjawab. Alright. Bukan sahaja menyediakan audio testing facilities, tapi bertanggungjawab bahawa tidak ada bayaran dikenakan kepada pekerja. Alright, and then baseline audiogram perlu dilakukan dalam tempoh 3 bulan selepas seseorang pekerja itu memulakan kerja dalam kawasan yang memberikan dedahan kepada noise exposure level. Alright. Within 3 months, kita perlu lakukan baseline data collection, maknanya audiometric testing. Jadi kita, seperti saya kata, kita boleh monitor tahap perubahan merekodkan standard threshold shift yang mungkin berlaku terhadap individu employee itu. Okay. And then, majikan juga bertanggungjawab untuk melakukan audiometric testing. Dalam keadaan di mana quiet state, tempat di mana aktiviti audiometrik dijalankan telah sunyi ataupun pekerja itu telah disunyikan sebelum 14 jam. Alright, sebelum melaksanakan audiometric testing. Jadi pekerja itu telah tidak terdedah. Telah tidak terdedah kepada bunyi 14 jam sebelum menjalani audiometric testing. Dan keadaan sunyi itu ialah kawasan di mana level bunyi ialah di bawah 80 dBA. Bawah 80 dBA. Bukan maknanya dia tak boleh kerja, dia boleh bekerja sebelum tu, 14 jam sebelum tu, dengan syarat ia diasingkan supaya tidak terdedah kepada bunyi persekitaran, bunyi keliling yang melebihi 80 dBA. Boleh Izwan ke Syarul ke siapa? Tu Haji. Yes. Ini pemahaman saya tak tahu betul tak. Based daripada NRA, dia identify kat situ mungkin ada macam audiometric test ni kena yearly buat kan untuk semua staff.
Kalau contoh dalam NRA untuk contoh tahun ke depan seterusnya, staff ada seorang staff ni dia tak ada isu, dia tak ada masalah, and then dia recommend untuk 2 tahun sekali. Bolehkah macam tu atau memang kena tiap-tiap tahun? Keperluan buat audiometrik setiap tahun. Okey. Kalau contoh dalam NRA dia recommend, tapi tak ada sebab memang requirement memang setahun sekali. Dia tak boleh, orang yang buat NRA itu pun memang tahu benda tu, bukannya dia boleh recommend 2 tahun sekali siapa yang tak ada masalah. Tak ada. Tak ada, memang setahun sekali kena buat. Tidak mengikut pengetahuan saya, unless there is a new standing instruction, saya tak pasti. Saya tak pasti. Kerana assessment dibuat sekali dalam 5 tahun untuk noise risk assessment yang dibuat oleh noise risk assessor, kan? Ya, betul. Dia buat, lepas tu kalau tak ada yang signifikan 5 tahun sekali. So siapa yang akan memberikan arahan agaknya mengatakan 2 tahun sekali untuk audiometrik, itu saya tak pasti. Rasa mungkin saya terrefer yang sebab yang FME yang lama tu tahun 89 punya possible. Kan ada mungkin yang yang tu betul yang dia ada clause dekat clause FME 22C yang mana 2 tahun sekali bagi pekerja yang terdedah kepada pasbunyi pada sensor yang FME. Maknanya untuk noise exposure 2019 memang wajib setiap tahun. Betul kan? Yes. Clear. Okay. Alright, okay. So itu dia. So record untuk noise risk assessment perlu disimpan, perlu diselenggara tidak kurang daripada 30 tahun. Untuk individual audiometric testing report perlu disimpan untuk tempoh 5 tahun selepas pekerja itu meninggalkan tempat kerjanya. Alright, 5 tahun selepas ia meninggalkan tempat kerja itu. Okey. Kemudiannya rekod-rekod perlu di handover secara resmi kepada orang yang mengambil alih tugasan, orang yang mengambil alih bisnes. Alright. Okey. Yang keempat, apabila tempoh itu telah sampai untuk tujuan pelupusan, maka organisasi perlu memberi DOSH 3 bulan notis memaklumkan bahawa rekod ini akan habis tempoh. Contohnya yang 30 tahun tu. Alright. Maka maklumkan yang organisasi syarikat bercadang untuk melupuskan dan dapatkan no objection notes, tiada halangan, baru dilupuskan. Alright. Dan seperti saya katakan terdahulu, ada keadaan tertentu untuk tujuan kajian, DOSH boleh minta rekod-rekod ini. Okay. Fine kerana melanggar peraturan ialah RM10,000
ataupun penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya. Alright, jadi slide akhir untuk tajuk ini kita rumuskan bahawa diharapkan tuan-tuan dan puan-puan telah memahami isi-isi penting, keperluan-keperluan penting yang perlu dilaksanakan dengan tujuan mematuhi noise exposure regulation. Di samping sepatutnya kita telah mampu sikit-sikit menyenaraikan apa dia langkah-langkah yang perlu diambil untuk tujuan pematuhan kepada regulations ini. So, jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada soalan, kalau tak ada soalan, time check 10 suku, saya nak declare break 10 minit. Alright. Kalau tak ada soalan. Kalau ada soalan, sila kemukakan. Satu soalan tu Haji saya nak tanya sebelum break Okay, macam NRA kan, setiap NRA kan nanti report tu dia ada action plan kan, apa yang company kena ambil action ni kan. Then action plan tu kita submit kepada DOSH sekali dia ada macam target date tak, kena complete by setahun ke, ataupun dia depend pada company untuk complete ke action plan daripada NRA report tu. Alright. NRA dilakukan oleh assessor. Assessment itu perlu dimaklumkan kepada DOSH. Alright. Kalau dia minta, then kena hantar full report on your own. I mean company, you have to develop your action plan, apa tindakan dan sebagainya. Jadi soalannya, okey, bila kita dah complete action plan tu, perlu tak kita update dekat DOSH ataupun deadline tu dia tak perlu setahun, dia depend pada company bila kita nak complete ke action plan tu. Saya tak pasti sama ada there is no specific cut off. Okay. Tidak dinyatakan. Tapi update action plan tu tak perlu kan? Kita setakat pada DOSH pasal NRA report dengan action plan, dari segi status complete tak complete tak perlu update kita tu internal monitor. Okay. Unless requested by them, then dia kata kena hantar dalam tempoh sebulan. Okay. Feedback itu. Dia depend pada DOSH. Kalau DOSH minta feedback baru bagi. Kalau tak perlu, tak perlu kita bagi kan. Lagi bagi. Okay, clear tu Haji. Lain. Tak ada. So kalau tak ada, tajuk kita selepas ni overview, pengenalan tentang lain-lain perundangan tentang code of practice. Kita akan tengok selepas rehat nanti. So soalan lain tak ada. Alright, time check is 10:18. Kalau ada bangkangan, kalau kita balik kalau kita sambung balik 10:30, maknanya 12 minit lah break ni. Is there any objection? No objection. Sunyi itu tanda setuju. Saya ambil lah macam tu pasal tak ada feedback kan. So, alright. With that,
Kita rehat sekarang dan kita sambung balik pukul 10.30. Terima kasih.
Alright. Kita sambung. Ada persoalan dari yang sebelum ni? Contoh, kalau ada. Kalau tak ada, kita sambung je dengan apa namanya, tajuk kita yang kedua, iaitu apa, introductions dan overview lain-lain perundangan dan juga code of practice yang kita gunakan dalam pengendalian safety and health di tempat kerja. Okey. Jadi objektif kita ialah untuk mengetahui tentang legislation sedia ada dan juga code of practice yang diamalkan di Malaysia, di samping untuk kita memahami lain-lain undang-undang berkaitan untuk mengetahui sebenarnya sedar ada undang-undang lain yang juga mempunyai perisian mengenai kesihatan dan keselamatan pekerjaan. Jadi undang-undang lain, alright, yang kemungkinannya, alright, tidak dikuatkuasakan oleh DOSH secara langsung, tetapi dikuatkuasakan oleh badan yang berasingan, alright. Seperti contoh ya, Akta Bekalan Elektrik. Dalam akta ini ada langkah-langkah keselamatan dan ia dikuatkuasakan oleh Akta Bekalan Elektrik. Siapa yang menguatkuasakan? Akta Racun Pesticide. Akta Bekalan Elektrik Suruhanjaya Tenaga. Alright. Akta Racun Makhluk Perosak. Kementerian Kesihatan ke Kementerian Pertanian. Cek kan? Explosive Act, Police, Corrosive dan Explosive Substance and Offensive Weapon, juga polis. Akta Perlesenan Tenaga Atom, dia ada Atomic Licensing Board. Alright. Jadi dalam akta-akta ini terdapat juga peruntukan tentang langkah-langkah keselamatan, langkah-langkah kesihatan yang perlu diambil, perlu dilaksanakan. Jadi selaku pengamal, sebagai Safety and Health Officer, kita juga perlu tahu, perlu melihat kepada keperluan-keperluan di bawah perundangan ini dengan tujuan kita dapat meningkatkan, menambah apa juga
keperluan perundangan sedia ada dalam OSHA, dalam FMA, maka kita tambah dengan akta bekalan elektrik, akta bomba, akta kerajaan tempatan, ada banyak lagi. Alright. Jadi ketahui apa operasi tuan-tuan dan puan-puan, operasi syarikat tuan-tuan dan puan-puan bekerja. Alright. Dan kenal pasti, okey, sepatutnya disediakan senarai legal register yang perlu dipatuhi oleh operasi syarikat kita itu. Ada soalan? Ya, ada banyak ini antara contohlah. Alright. Dan macam saya kata tadi, saya tambah Local Government Act, Uniform Building Bylaw, alright, akta bangunan seragam, kalau saya tak silap, check kan, okay, Uniform Building Bylaw, kerana contoh-contoh seperti keperluan pintu rintangan api. Pernah tengok pintu rintangan api? Alright, fire rated door. Itu tak ada dalam Akta DOSH. Tak ada dalam OSHA. Tapi ada dalam Local Government Act in specific Uniform Building Bylaw. Perkiraan pemasangan alat cegah kebakaran dan sebagainya, itu juga berkait rapat dengan keperluan kesihatan dan keselamatan di tempat kerja. Thank you, Zamani. Alright. Alright. Check kan kalau okey. Jadi ubat-ubatan saya pasti di bawah Kementerian Kesihatan. Yang ini ni racun rumput rumpai ni mungkin betul lah kot. Zaman ni dah check, then but the rest of you, alright, please be aware. Kan saya jangka lah, tapi saya tak pasti. Jadi kalau saya tak pasti, saya tak kongsi. Alright, saya tak berani nak kata. Alright. Okey, ada soalan tak mengenai ini? Right? Kalau tak ada, kita pindah. Okey. Alright, mari kita lihat apakah itu Code of Practice secara umumnya. Okey, apa itu Code of Practice? Code of Practice adalah merupakan tata cara amalan dalam industri yang diterima pakai, yang dibolehkan di dalam undang-undang. Jadi Code of Practice ini, okay, boleh datang dalam bentuk kod, kanun, peraturan, standard, rules, spesifikasi atau provisions yang diluluskan oleh menteri. Jadi menteri itu kita merujuk kepada Menteri Sumber Manusia. Okay. Then Industry Code of Practice merujuk kepada merangkumi perkara, documents yang disediakan atau yang dikeluarkan oleh mana-mana badan yang diadopt
alright, yang dilaksanakan semasa industri code of practice itu diluluskan atau diubah suai, dibangunkan, dikeluarkan dari masa ke semasa. Alright, dia boleh merupakan apa juga yang dikeluarkan oleh mana-mana satu badan, mana-mana satu pihak berkuasa, tentang tata cara yang diterima, yang diluluskan oleh menteri, digazetkan, industri code of practice digazetkan, maka ia dianggap sebagai perundangan sah. Bila dikatakan perundangan sah, maka certain legal actions boleh diambil sekiranya tidak mematuhi tata amalan kod berkenaan. Kita tengok. Jadi dalam website DOSH, ada banyak code of practice, ada banyak industri code of practice yang diberikan, yang dipecahkan dalam pelbagai bidang, iaitu dalam chemical management ada COP-nya, ada industri code of practice-nya. Dalam industrial hygiene, begitu juga dalam occupational health ataupun transportation. So, tuan-tuan dan puan-puan boleh masuk ke DOSH website. Alright. Ada addressnya di situ, HTTP addressnya di situ. Have a look dan download adalah percuma. So, sekiranya berkaitan dengan tuan-tuan dan puan-puan, then you might as well get it downloaded. Ini contoh ICOP yang ini ialah mengenai IAQ, Indo Air Quality. Alright, sebagai contoh. Itu di bawah kategori chemical management. Industry Code of Practice on Indoor Air Quality, Industry Code of Practice on Chemical Classification and Hazard Communication yang kita pelajari baru-baru ini. So, ia diluluskan oleh menteri, ia digazetkan, dan dalam keadaan tertentu ia boleh menjadi syarat perundangan yang mengakibatkan pelanggarannya boleh diambil tindakan undang-undang. Industrial hygiene, alright. Contoh Industry Code of Practice untuk kerja selamat dalam ruang terkurung, safe working in confined space. Alright. Untuk maklumat, sebenarnya sebelum ia menjadi ICOP, saya masih ingat dulu mula-mula DOSH mengeluarkan guideline
Selepas itu, dinaik taraf, review, diperbaiki, diimprove, ia menjadi code of practice. Dan dalam tahun 2010, ia digazetkan dan hari ini masih diguna pakai, dan statusnya hari ini ialah industri code of practice yang boleh dikuatkuasakan. Dalam kumpulan transportation, ada code of practice for road transport activities. So, bila code of practice, apa bezanya dengan industry code of practice? Dia bezanya dalam dua perkara. Code of practice, ia tidak digazetkan. Alright, itu perbezaannya. Tidak digazetkan. Jadi, bila tidak digazetkan, ia lebih bersifat sebagai guideline. Guideline. Apakah tindakan boleh diambil sekiranya tak patuh? Tindakan langsung tidak boleh diambil. Dan setahu saya, pengalaman saya, DOS tak ambil tindakan. Tetapi ia boleh dijadikan sebagai arahan. Okey, sekiranya tuan-tuan, syarikat tuan-tuan, puan-puan, tak ada prosedur, okey, dia boleh charge tak ada prosedur. Tak ada prosedur kerja selamat. Alright. Jadi, tuan-tuan boleh adopt code of practice, jadikan dokumen dalaman syarikat, dan itu declare sebagai your SOP. Alright. Jadi, dia bersifat sebagai bukan penasihat, sebagai panduan yang kita boleh adopt dan gunakan. Alright, kerana setiap kerja mesti ada safe system of work. Maka code of practice ialah safe system of work. Alright. So, ada COP tentang safety, health and environment untuk transportation sectors. Alright, code of practice untuk road transport. So, ketahui apa yang ada. Kalau dalam occupational health berkaitan dengan kesihatan di tempat kerja, ada COP tentang practice tentang prevention dan eradication of drugs, alcohol, and substance abuse. Alright. Ada code of practice tentang pencegahan dan pengurusan HIV/AIDS di tempat kerja sebagai garis panduan yang sepatutnya diadopt oleh syarikat, diadopt oleh industri sebagai menjadi amalan atau prosedur di tempat kerja mereka. Habis dah. Alright. Habis dah. Kalau ada soalan. Jadi saya nak ulang je balik lah. Tadi saya kata DBA tu pengukuran tahap bunyi yang di-attenuate, yang
ah, yang di attenuation, yang dibuat seolah-olah itulah cara, itulah tahap pendengaran telinga manusia. Itu saya kata tadi kan. So kecuali kalau ada soalan, saya punya statement masih sama. Alright. Dan yang C saya kata menyebut tentang limit. Jadi limit itu bukan mestinya level tinggi saja. Alright. DBC itu dia mengukur frekuensi bunyi dari serendahnya hinggalah ke setingginya, dan ia digunakan untuk tujuan menentukan satu tahap, satu limit yang perlu dipatuhi. Ada attenuation, ada adjustment. Berbanding dengan B, DB, dia mengukur sound level semasa tanpa mengambil kira bagaimana manusia mendengarnya, sama ada ia tinggi atau rendah. Dia hanya memberikan bacaan semasa. Pasal saya takut ada kecelaruan, ketidakfahaman. Alright. So, awal kita sebelum pukul 11. Right? Ada soalan Izwan Zamani, Asniza, kalau ada. Alright. Kalau tak ada, takkan kita nak menung-menung kan? Kalau tak ada, saya nak declare penangguhan kelas saja. Kalau ada, kita boleh bertahan. Tak ada isu. Kita boleh bincang. Okey. Jadi rasanya kerana tak ada soalan, nanti cek balik betul ke? Sah tak ada tajuk lain. Betul tak ada? Overview, okey. Noise, okey. Ngam. Alright, jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita tangguhkan sesi pembelajaran sekarang. Terima kasih banyak-banyak. Dan ialah apa yang terjadi, to be honest with you, I'm a part-timer, alright. Stevie Wonder kata part-time lover, alright, part-time. Jadi bila ada masalah di kalangan pensyarah-pensyarah, maka dia orang akan panggil lah orang tua tu, walaupun agaknya lembab kan, tapi habis pukul 11 ni taklah lembab sangat rasanya. So itu yang berlaku. Jadi setiap kali saya kata okey, kita jumpa lagi bila kita jumpa. Jadi hari ni saya tak nak cakap macam tu, pasal takut semalam kata jumpa lagi, hari ni muka dia, suara dia lah juga kan. Jadi tak payah yang tu. Terima kasih banyak-banyak. Cuma minta maaf saya lah. Minta maaf saya sekiranya ada perkara-perkara yang menyinggung, yang tidak menyenangkan. Jadi sehingga lain waktu. Terima kasih banyak-banyak. Take good care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank